علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan inayahnya kita dapat bertemu pada petang ini ya tuan-puan. Masih lagi dalam perbincangan Az-Zikr wal Hadz. Jadi insya-Allah kita bincangkan, tuan-puan boleh buka nota tuan-puan. Dalam nota ni kalau tak silap saya kita berhenti pada kat mana kita berhenti ya? Okey, kalau aku dah bincang. Kita nak bincang sumakidu ni fala tunzirun kalau tak silap saya ya. Hari tu kita bincang separuh tapi belum sempat kita tamatkan perbincangannya. Jadi kita ulang sedikit bahagian yang ini, kemudian kita teruskan lagi perbincangan selanjutnya tentang ayat ni ya. Bismillah walhamdulillah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-194 hingga 195, yang kita sebutkan Az-Zikr wal Hadz ini, iaitu ada huruf yang disebut dalam satu ayat, dalam masa yang sama pada ayat yang lain huruf tersebut tidak disebutkan ya. Jadi huruf yang disebut itu kita sebut Az-Zikr. Az-Zikr ni maksudnya sebut. Tapi satu lagi, tempat yang tidak menyebutkan huruf berkenaan, kita panggil itu adalah sebagai Al-Hadz, Hadzaf. Kalau tak silap saya dalam bahasa Melayu kita pun kita dah pakai kalimah Hadzaf ya, Hadzaf. Melayu kita sebut Hadzaf lah, tapi dalam bahasa Arab Hadzaf, Hadzaf, Zal ya, bukan huruf Zai. Firman Allah, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sesungguhnya perkara-perkara yang kamu seru selain daripada Allah adalah ibadun amsalukum, juga adalah hamba, ibadun amsalukum, seperti kamu. Fad'uhum, maka berdoalah kepada mereka. Falyastajibu lakum, dan hendaklah mereka ini menerima doa kamu. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu ini adalah orang-orang yang benar. Sebut lagi, alahum arjulun yamshuna biha, adakah apa yang kamu sembah itu ada kaki tapi mereka berjalan dengannya. Am lahum aydin yabtishuna biha, ataupun mereka ada tangan tapi mereka boleh memegang sesuatu menggunakan tangan. Am lahum a'yunun yubsiruna biha, adakah mereka ada mata kemudian mereka boleh melihat menggunakan mata tersebut. Am lahum adhanun yasma'una biha, ataupun adakah mereka ada telinga yang boleh mereka gunakan untuk mereka dengar. Qul ud'u syuraka'akum, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, ud'u syuraka'akum, panggillah sekutu-sekutu kamu ya, ataupun sembahan kamu yang kamu jadikan sebagai sekutu Allah. Sumakiduni fala tunzirun, kemudian rancanglah perkara yang jahat terhadap aku, fala tunzirun, maka janganlah engkau bertangguh lagi. Jadi dekat sini adanya al-hadz tuan-puan ya, iaitu pada kiduni, sepatutnya dekat sini ada huruf ya. Kiduni ada huruf ya. Satu lagi fala tunziruni ada huruf ya. Baik ya, itu asalnya ya. Jadi dalam bahasa Arab sebenarnya ada kalimah yang kita sebutkan fa'il yang masuk kepada isim ya. Fa'il yang masuk kepada isim. Saya tunjukkan kepada tuan-puan. Okey. Ada fa'il yang masuk kepada isim ni. Okey, contoh kidu ni. Asalnya perkataan kidu tambah ya, iaitu rancanglah sesuatu terhadapku. Jadi ya ni adalah maksudnya aku ya.
Okey, tapi bila masuk dengan fi'il, ia tak akan jadi kidui. Baliknya terpaksa diletakkan nun. Nun ini kita panggil sebagai nun al-wiqayah. Ya? Nun ini kita panggil sebagai nun al-wiqayah. Apa itu nun al-wiqayah? Nun yang mengelakkan ataupun nun yang memisahkan antara fi'il dan isim. Supaya kita tak tertukar antara fi'il dan isim. Ya? Supaya kita tak lari kidui ataupun kidi. Sebab ia ni isyarat juga kepada perempuan. Ya? Contoh tuan-tuan. Kalau saya sebut uktub. Contoh uktub. Uktub. Kemudian saya nak sebut tulislah nama saya. Tulislah saya ya. Dari sebut uktub. Ya, tulislah saya. Jadi kalau kita tulis begini uktubi, dia akan jadi merujuk kepada engkau perempuan. Engkau perempuan tulislah. Sedangkan yang kita nak masukkan tulislah saya. Jadi ada nun al-wiqayah dimasukkan uktub ni. Jadi nun ini nun al-wiqayah supaya tidak tertukar antara ya yang merujuk pada saya ataupun ya yang merujuk kepada engkau perempuan. Ya. Itu uktubi atau uktubni ataupun uktubi. Jadi itu makin bertambah unik bila bahasa Arab dalam beberapa ayat Al-Quran Karim, contoh kiduni. Asalnya kiduni. Nun ini nun tambahan. Asalnya ni adalah nun al-wiqayah. Yang asal adalah ya. Ya ini adalah ya al-asli. Ya al-asliyah. Ya? Yang memang ada maksud. Nun ni ditambahkan dalam fi'il dengan isim. Supaya saya tidak tertukar antara isim dan fi'il. Ya? Tetapi yang dibuang adalah huruf ya. Jadilah bagaimana? Kiduni. Air bawah. Ya? Jadi memang ada dalam uslub bahasa Arab, mereka buang huruf ya untuk membawa makna tertentu. Dan dalam Al-Quran Karim, bentuk yang sebegini dilihat tidak selaras. Apa maksud tidak selaras? Artinya, pada ayat ini, kiduni nun dibaca dengan pendek. Tetapi pada ayat yang lain, ada ketikanya kiduni dibaca dengan panjang, kiduni ya. Jadi ini yang tidak seragam ataupun yang tidak selaras ya. Kiduni dan kiduni. Jadi kenapa boleh jadi begini dan bagaimanakah saya boleh memahami daripada ayat berkenaan? Ya. Dalam ayat yang lain tuan-puan, Allah berfirman, wa ila 'adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad, kami utuskan saudara mereka iaitu Hud. Jadi kalimah akhahum ada yang memberi isyarat bahawa akhahum ini maksudnya bangsa Hud itu adalah bangsa Ad. Jadi Hud diutuskan kepada kaum ataupun pada bangsanya sendiri ya. Okey. Qala, kata Nabi Hud, ya qaum ya'budullah. Wahai kaumku, ini sama juga dalam bahasa Arab. Asalnya ya qaumi, ada ya sepatutnya. Ya qaumi. Tapi dia buang ya. Ini ada sebab juga. Cuma kali ini kita tak nak bincang yang bahagian ni. Kita nak bincang pada nun. Ya? Wahai kaumku, u'budullah. Sembahlah Allah. Ma'lakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripada Allah. In antum illa muftarun. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-adakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah. Ya qaumi, sama masih lagi dibuang huruf ya dekat sini. La as'alukum alaihi ajra. Wahai kaumku, tidaklah aku meminta kepada kamu sebarang upah. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Perhatikan dekat sini ya disebut, ya. Ya disebut. Tidak lain, tidaklah pahalaku melainkan 'ala alladhi fatarani. Ke atas Tuhan yang menciptakan aku. Jadi kat sini ada ya juga, ya. Afala ta'qilun.
maka mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal? Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum, dan wahai kaumku, masih juga tidak ada ya di sini, istaghfiru rabbakum, mintalah keampunan kepada Tuhan kamu, summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, nescaya ia akan mengirimkan langit ke atas kamu midrara, lebat, ya. Dekat sini langit, dekat sini kita dah bincang as-sama, maksudnya apa? As-sama ni boleh merujuk kepada makna yang lebih umum. Segala apa yang merujuk di atas, apa yang berada di atas itu kita panggil sama. Tak semestinya langit semata-mata. Daripada ayat ini, as-sama ini merujuk kepada hujan, ya. Kita dah pernah bincang sebelum ni, tuan-puan, ya. Wa yazidkum quwwah, dan nescaya Allah akan tambahkan kepada kamu quwwah, kekuatan. Ila quwwatikum, kepada kekuatan kamu yang sedia ada. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus melakukan dosa. Qalu ya Hud, qalu, mereka berkata, ya Hud, wahai Nabi Hud, wahai Hud, ma ji'tana bibayyinah, engkau tidak membawa kepada kami sebarang keterangan yang membuktikan kebenaranmu. Wa ma nahnu bitariki alihatina, dan kami tidak akan sesekali meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kami, an qaulik, hanya kerana mendengar kata-katamu itu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak sesekali percaya kepada kamu. Inna qulu, kami, tidaklah kami berkata, illa taraka ba'du alihatina bisu, melainkan Tuhan, sebahagian daripada Tuhan kami telah pun mengenakan kepada kamu bisu, dengan satu penyakit. Dekat sini disebut penyakit gila, disebabkan engkau selalu mencaci penyembahan kami itu. Qala inni ushhidullah, kata Nabi Hud, sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi, washhadu anni bari'um mimma tusyrikun, dan saksikanlah bahawa aku ini berlepas daripada apa yang kamu syirikkan. Min duni, selain daripada Allah, yakni apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Fakiduni jami'a, maka buatlah, rancanglah tipu daya terhadapku semuanya, kamu semua. Summa la tunzirun, kemudian janganlah kamu bertangguh. Jadi kalau anda perhatikan dengan ayat sebelum ini, ada sedikit persamaan dan sedikit perbezaan, ya. Iaitu dalam surah Al-A'raf, yang diguna pakai dalam Al-Quran adalah summa kidu ni fala tunzirun. Okay, ini dalam surah Al-A'raf. Dalam masa yang sama, kalau tuan-puan bandingkan dalam surah Hud, disebut fakiduni. Dekat sini ada ya, ya. Summa la tunzirun. Ini dalam surah Hud. Kedua-dua ini kisah Nabi Hud alaihissalam, ya. Cuma beza dekat sini. Yang pertama ini summa, yang bawah ini fa. Summa dan fa hampir sama maksud dia. Fa maksudnya kemudian, tetapi dengan maksud serta-merta. Adapun summa maksudnya adalah kemudian tetapi ada masa, ya? Ada masa dalam tempoh tu. Jadi dia bukanlah dengan serta-merta. Okay, kemudian perbezaan yang kedua adalah kiduni kat sini. Ini tidak ada ya, tapi yang bawah ini ada ya. Secara nahu kita tak bincangkan, kita akan hanya sebut dibuang untuk takhfif, untuk dimudahkan ataupun diringankan, itu saja. Alasan dibuang huruf ya mengikut nahu ataupun grammar, ya dibuang adalah kerana at-takhfif, litakhfif, untuk meringankan bacaan, ya. Okey, itu sahaja yang dibincangkan dalam ilmu nahu. Tetapi dalam balaghah, dalam ketinggian bahasa Arab,
mereka akan bincangkan apakah makna di sebalik kehilangan huruf ya, ya. Kemudian anda perhatikan dalam surah Hud, fa berada di depan. Tetapi dalam surah Al-A'raf, fa berada di belakang. Berbanding dalam surah Hud, summa berada di belakang. Kemudian, la tunzirun. Janganlah kamu bertangguh lagi. Jadi kenapa dibuang huruf ya pada surah Al-A'raf, tetapi dalam surah Hud disebutkan huruf ya. Okay, yang pertama, kalau kita perhatikan, anda perhatikan pembentangan dalam nota yang saya sediakan kepada tuan-puan ni. Cerita tentang Nabi Hud dalam surah Hud adalah lebih panjang berbanding cerita tentang Nabi Hud dalam surah Al-A'raf. Jadi asas yang pertama, tengok dekat sini, ini dalam dua ayat yang saya kemukakan, tapi ada lagi ayat yang lain cerita tentang Nabi Hud. Tapi dalam surah Al-A'raf tidaklah sepanjang macam surah Hud, ya, tentang kisah Nabi Hud. Jadi sesuai dengan cara penceritaan, bagi ayat ataupun bahagian yang menceritakan dengan lebih terperinci, maka Al-Quran menambahkan huruf ya pada tempat yang lebih terperinci. Yang bawah ni lah, yang tadi ya, dalam surah Hud. Jadi bagi tempat yang kurang penceritaannya, ceritanya tak mendalam macam dalam surah Hud, maka dibuang huruf ya. Jadi ya, pertambahan huruf ya adalah isyarat kepada pertambahan cerita ataupun pertambahan perincian cerita, ya. Okey, itu yang pertama. Jadi jawapannya adalah kerana untuk memaklumkan pertambahan penceritaan ataupun perincian kisah. Okey. Yang kedua, dalam surah Hud, ceritanya adalah pada konteks cabaran yang lebih besar. Ya? Maka untuk mencabar dalam bentuk yang lebih besar, adalah pertambahan huruf ya, menambahkan lagi skop cabaran yang dikemukakan. Jadi Nabi Hud sebut, summakiduni, fakiduni, maka hendaklah kamu melakukan perancangan kepadaku. Jadi bila kita sebut baca dengan panjang ini, ia dah memberi isyarat bahawa bacaan panjang ini cabarannya itu lebih panjang ataupun lebih dahsyat. Ya? Berbanding dalam surah Al-A'raf, cabaran yang dikemukakan tidaklah sebagaimana dalam surah Hud. Sebab itu tuan-puan, kalau dahulu ulama Al-Quran Al-Karim, mereka bincangkan tentang aspek bacaan pada perspektif hukum tajwid. Sekarang ini telah pun ada tulisan berkenaan dengan i'jaz at-tilawah. Jadi i'jaz at-tilawah ini ialah ada sebab ataupun ada hikmah. Kenapa saya dituntut untuk membaca pada ayat ini dengan bacaan yang panjang, manakala pada ayat yang lain saya baca dengan pendek, ya. Jadi pendek ataupun panjang, mad ataupun tidak mad, idgham ataupun izhar, itu ada isyarat kepada makna Al-Quran. Isyarat pada tadabbur. Ia bukan semata-mata sekadar halua telinga, ya. Jadi belajar tajwid bukan sekadar sedap telinga dengar, bukan itu semata-mata, ya. Kerana ada unsur yang satu lagi sebut sebagai i'jaz at-tilawah. Bacaan itu pun ada mukjizat dia. Ada orang yang terkesan dengan bacaan panjang, ya. Jadi bacaan panjang dengan bacaan pendek ada kesan dia. Jadi bacaan yang panjang macam tadi kita baca fakiduni, itu ada isyarat bahawa cabaran yang dikemukakan itu lebih panjang ataupun lebih kuat berbanding cabaran yang dikemukakan dalam surah Al-A'raf, ya. Okey, jadi kalau kita perhatikan itu yang membezakan. Kalau anda perhatikan, ya, tengok dalam surah Al-A'raf. Allah sebut innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya orang yang kamu sembah itu dari selain daripada Allah, mereka juga adalah hamba seperti kamu. Maka mintalah daripada mereka, ya, dan minta untuk mereka penuhi tuntutan kamu sekiranya kamu adalah orang yang benar. Kemudian qul ud'u syuraka'akum, panggillah sekutu-sekutu kamu ni, summakiduni, dan kemudian buatlah perancangan terhadap aku. Jadi ayat yang dikemukakan pada
cabaran ini taklah sepanjang macam yang di bawah. Dan pada sudut bahasa ataupun penyampaian ayat itu pun ketegasannya tu lebih kuat pada surah Hud berbanding surah Al-A'raf. Anda perhatikan ya. Dekat sini Nabi Hud kata, "Ya qaum, wahai kaumku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu." Sembahlah Allah, mana ada Tuhan selain daripada Allah. In antum illa muftarun. Kalau atas tadi sebut in kuntum sadiqin. Dekat sini in antum illa muftarun. Kamu ni hanya buat perkara kamu ni hanya mengada-adakan perkara yang dusta. Kemudian ya qaum, wahai kaumku, la as'alukum alayhi ajra. Aku tak minta apa-apa. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Yang bagi pahala padaku adalah Allah Taala. Wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Tuhan kamu. Summa tubu ilaihi. Dan bertaubatlah kepadanya. Yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Jadi ini lebih banyak tegahan ataupun lebih banyak juga tuntutan kepada mereka ya. Kemudian disebut lagi qalu ya Hud. Mereka lawan balik apa yang Nabi Hud katakan. Dekat sini tidak disebutkan dalam surah Al-A'raf bahagian ayat 154 hingga 155 tak disebutkan apa jawapan balas mereka ya. Bila sebut ada jawapan balas, ini ada penentangan pada ayat ini dipersembahkan melalui ayat ini. Majid tanah bibayinah, yang kamu datang tu bukannya bukti. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik. Dan tidaklah kami ni akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya semata-mata kerana kalam ataupun perkataan engkau. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Jadi nampak atau tidak betapa mereka menentang apa yang dibawa oleh Nabi Hud AS. Inna qulu. Dan bahkan mereka mengugut Nabi Hud lagi ya. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Mereka menuduh Nabi Hud ini dengan penyakit gila ataupun penyakit bisu ya, penyakit yang buruk. Maka Nabi Hud terpaksa mengemukakan disebut qala inni usyhidullah, yang menjadi saksi pada aku ini adalah Allah. Dan kamu juga sekalian jadilah juga saksi pada aku bahawa aku ini berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan ya. Fakiduni jami'a, maka hendaklah kamu merancang semuanya terhadap aku. Jadi anda perhatikan dekat sini ni ya ditambah untuk menambahkan lagi cabaran oleh Nabi Hud kepada kaumnya. Buatlah apa saja nak buat pada aku ya. Ini cabaran yang lebih dahsyat. Summa la tunzirun, apa nak tangguh lagi buat sekarang. Okey, itu huraian berkenaan dengan perbezaan antara perkataan Nabi Hud AS dalam surah Hud dan dalam surah Al-A'raf. Ini sebenarnya kita boleh sesuaikan juga, iaitu kerana dalam surah Hud banyak keadaan juga ditambah ya pada kalimahnya. Sebagaimana yang kita pernah sebutkan sebelum ini, bukan pada fakiduni sahaja, ada pada keadaan yang lain juga ditambah ya. Contoh dekat sini ya. Anda cari juga, anda perhatikan dekat sini anni. Ini pun ada ya selepas anni. Kemudian qala inni, ini pun ada ya. Kemudian dalam surah ni pun sendiri ada inna rabbi ala siratim mustaqim. Sebut inna rabbi ada ya juga. Wastakhlifu rabbi ada ya juga ya. Jadi huruf ya yang diletakkan pada hujung kalimah diulang banyak kali dalam surah Hud berbanding dalam surah Al-A'raf. Yang ada huruf ya pada hujung kalimah hanyalah pada satu tempat sahaja, iaitu inna waliyallah. Sesungguhnya pelindung aku hanyalah Allah. Di situ saja ada huruf ya diletakkan. Yang lainnya kebanyakannya tidak ada huruf ya. Jadi ya disebut sesuai dengan dalam surah itu sendiri disebut huruf ya berapa kali ya. Kemudian yang kita boleh berperhatian juga adalah pada kalimah fa dan summa. Kalau fa serta merta buatlah ya. Kalau summa kemudian, maksudnya tak semestinya ambil masa yang lama ya. Jadi fa ni kita sebut dalam bahasa Arab, kalau fa ni al-fa lit aqib. Fa adalah untuk membawa makna dilakukan selepas itu. Ya. Adapun summa
tarahi. Ini ilmu ma'ani ya. Dalam ilmu al-ma'ani kita akan sebutkan fa membawa maksud serta-merta, iaitu ta'tib dalam bahasa Arab. Kemudian satu lagi kita sebut summa membawa maksud at-tarahi, iaitu tenang-tenang. Maksudnya taklah bermaksud dengan serta-merta. Jadi dalam surah Al-A'raf dekat sini bila sebut summa disebutkan di hadapan, kamu rancanglah perkara yang jahat terhadap aku. Jadi summa disebutkan dalam keadaan summa, maksudnya bukanlah dalam bentuk serta-merta. Ya. Tetapi fala tunzirun, jangan kamu tangguhkan, digunakan dalam bentuk fa. Serta-merta jangan kamu tangguhkan. Ada saja perancangan, buat sekarang. Tapi dekat sini buatlah perancangan serta-merta, buat sekarang perancangan. Kemudian ada masa nanti, bila free nanti barulah, jangan bertangguh, kalau boleh terus laksanakan, ya. Tapi digunakan dalam bentuk summa. Bila nak laksanakan jangan didatangkan dalam bentuk summa. Jadi ada beza alfa dan summa. Tuan-puan kalau berat nanti tuan-puan maklumkan ya. Memang topik kita berat sikit ya. Cuma saya tak tahu ini dapat difahami atau tidak, melainkan sekiranya tuan-puan meresponlah, ya. Okey, jadi alfa ditaqib, summa ditarahi. Ini tuan-puan boleh pegang siap-siap ni. Ni ya. Jadi sesuai dengan itu, surah Al-A'raf sesuai bila disebut fala tunzirun, jangan bertangguh, digunakan dalam bentuk fa, ya. Kemudian serta-merta jangan bertangguh. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-A'raf, kita tengok ya. Allah sebut wa kam min qaryatin, pada awal surah lagi Allah sebut, dan berapa banyak, kam dekat sini adalah untuk membawa maksud takthir ya, banyak. Bukannya bertanya berapakah, bukan, ini nak bagi tahu berapa banyaknya, min qaryatin, daripada negeri ahlaknaha yang kami telah binasakan. Faja'aha, datang dalam bentuk fa dekat sini. Kemudian datang kepada kampung tersebut ataupun negeri tersebut batsuna, azab siksaan kami. Bayatan, pada waktu malam ataupun pada waktu malam, auhum qailun, ataupun pada waktu mereka tidur tengah hari. Tuan-puan, jadi lepas ni tuan-puan tahulah dalam bahasa Arab qailun tak semestinya membawa maksud berkata, ya. Datang daripada bahasa Arab ni. Dalam bahasa Arab ada kalimah qala kan. Kalimah qala yang pertama bawa maksud berkata. Jadi fi'il mudhari'nya adalah yaqulu. Qala yaqulu. Ini berkata. Isim fa'ilnya juga adalah qailan. Ini adalah isim fa'ilnya qailun. Okey, satu lagi, mudah-mudahan tuan-puan dapat qala dengan maksud qilulah, tidur sekejap ataupun berehat sekejap, ya. Fi'il mudhari'nya adalah yaqilu. Jadi qala yaqulu, berkata. Kalau qala yaqilu, ini adalah tidur sekejap, nap. Dalam bahasa Inggeris sebut nap kan. Kemudian masih lagi isim fa'il yang sama, qailun. Jadi dekat sini ayat ni disebut auhum qailun. Azab Allah datang di masa mereka berehat. Mereka tak sempat buat apa lagi. Mereka tak sempat sempurnakan rehat mereka, Allah datangkan azab. Jadi ini menunjukkan azab yang Allah datang kepada mereka didatangkan dalam bentuk ta'qib, serta-merta, sesuai dengan pada surah Al-A'raf tadi digunakan fala tunzirun, ya. Tetapi dalam surah Hud, bahagian awal surah Hud, Allah sebut lagi wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhan kamu. Ini seolah-olah ada tempo. Summa, disebut summa kemudian, bukannya serta-merta. Ada masa nanti bertaubatlah kepadanya. Yumatti'akum mata'an hasana. Mudah-mudahan selepas kamu bertaubat, Tuhan kamu akan memberikan kenikmatan kepada kamu, kenikmatan yang baik. Ila ajalin musamma, sehinggalah satu tempoh yang tertentu, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan ia akan memberikan pada setiap orang yang mempunyai kelebihan itu fadlah, limpah kurnianya. Wa in tawallau,
Dan sekiranya kamu berpaling, nampak tak? Dekat sini bahasa yang lebih lembut ataupun bahasa yang menunjukkan ada lagi tempoh, ya. Wa in tawallau, sekiranya kamu berpaling, fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Maka sesungguhnya aku takutkan ke atas kamu azab siksaan pada hari kiamat yang besar. Jadi ini menunjukkan ada lagi tempoh. Disebut azab yaumin kabir. Azab itu pada hari yang besar. Tidaklah seperti dalam surah Al-A'raf, ba'suna bayatan auhum qailun, azab yang datang serta-merta. Maka sesuai dengan itu, dalam surah Hud ini ada tamattu' lagi, ada yumatti'akum mata'an hasanah lagi. Ada tempoh lagi Allah beri kenikmatan yang baik kepada kamu kalau kamu bertaubat. Jadi sesuai dengan itu, surah Hud menggunakan pakai summa la tunzirun, berbanding dalam surah Al-A'raf fala tunzirun. Nampak ya? Jadi tidak heran tuan-puan, dalam surah Hud Allah sebut isyarat, jangan tunduk kepada mereka, jangan melampaui batas. Ada beberapa isyaratlah kepada Nabi SAW melalui kisah Nabi Hud. Ya? Sehingga kan dikatakan surah Hud ini adalah antara surah yang menyebabkan rambut Nabi beruban. Untuk makluman tuan-puan, kalau tuan-puan baca Syama'il Muhammadiyah kan, sifat-sifat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bukanlah orang yang banyak uban walaupun dah berusia, ya. Rasulullah bukanlah orang yang banyak uban. Tapi kalau ada satu uban yang terlihat ataupun beberapa uban yang terlihat di rambut Nabi SAW, sahabat akan terus bertanya. Menunjukkan baginda ni bukanlah jenis yang beruban, tapi bila nampak uban, sahabat akan bertanya dan Rasulullah akan bagi tahulah uban ni sebab apa. Jadi antara sebab Rasulullah beruban adalah kerana surah Hud. Ya? Kenapa ya? Kerana surah Hud ini boleh beruban. Saya tinggalkan soalan itu kepada tuan-puan supaya nanti tuan-puan boleh fikirkan dan tuan-puan pun boleh juga tadabbur surah Hud. Siapa tahu lepas ni, lepas tuan-puan tadabbur surah Hud, boleh bertambah pula uban di rambut tuan-puan, ya. Ya? Jadi Rasulullah SAW bertambah uban kerana surah Hud. Kalau dalam bahasa yang askar ni disebut ada operasi gegas. Operasi gegas kepada Nabi SAW untuk Rasulullah tinggalkan sahaja golongan yang tidak mahu beriman untuk Rasulullah berhijrah ke Madinah. Jadi inilah yang merunsingkan jiwa Nabi SAW sehingga menyebabkan baginda beruban, ya. Okay. Dalam surah Hud lagi, kalau anda perhatikan dalam ayat yang ke-8 bahagian awal surah Hud, anda perhatikan walain akharna anhumul azab, dan sekiranya kami tangguhkan azab daripada mereka. Nampak ada perkataan akharna ini sesuai dengan penggunaan summa la tunzirun tadi, ya. Ada at-tarahi, iaitu ada tempoh yang diberikan. Ila ummatin ma'dudah. Daripada walain akharna anhumul azab ila ummatin ma'dudah, kepada umat yang tertentu ataupun dekat sini kepada suatu masa yang tertentu, la yaqulunna ma yahmisu. Tentulah mereka akan berkata secara mengejek apa yang menghalangnya. Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhu. Ketahuilah pada hari datang kepada mereka laisa masrufan anhum, tidak dapat diketepikan daripada mereka, tidak dapat ditolak daripada menimpa mereka. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejekkan itu. Jadi anda perhatikan dekat sini juga memberi isyarat bahawa azab yang menimpa mereka ada tempoh, bukannya serta-merta. Sesuai dengan itu, dalam surah Hud di mana pakai summa, bukannya fa, ya. Okey, kita perhatikan lagi dalam surah Al-A'raf Allah sebut summa baddalna makana sayyi'atil hasanah. Kemudian disebut summa pada awal ayat, ya. Summa ini at-tarahi, mengambil masa. Kemudian ada dalam tempoh yang beberapa. Kemudian baddalna, kami gantikan makana sayyi'ah al-hasanah, tempat yang buruk, tempat yang susah itu al-hasanah, dengan kesenangan. Hatta afau, sehingga mereka kembang biak. Wa qalu, dan mereka berkata qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra.
Sesungguhnya nenek moyang kami juga pernah merasai kesusahan dan kesenangan sebagaimana yang kita rasakan. Fa'akhadnahum baghtah. Lalu Allah datangkan kepada mereka azab wa hum la yash'urun, dan sedang mereka tidak menyangka. Anda perhatikan summa disebutkan terlebih dahulu. Ini menunjukkan ini proses. Prosesnya summa, kemudian natijahnya itu serta merta fa. Ya. Sama juga dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-155, ayat 100 selepasnya, summa didahulukan, ya, iaitu proses kamu membuat perancangan terhadapku, itu ada masa. Kemudian fala tunzirun, maka janganlah kamu bertangguh. Dekat sini bahagian natijah itu fa ataupun bahagian pelaksanaan ni, ya. Okey, jadi ada sedikit persamaan bahagian ayat yang ke-95 dengan ayat yang ke-155. Ini summa, ini juga summa pada awalnya. Kemudian fa'akhadnahum baghtah, ini juga fala tunzirun. Okey, jelas ya tuan-puan, insya-Allah. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, ya betul. Maksudnya setiap orang tak boleh lari daripada kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, larilah celah mana pun, kematian tetap juga akan menemui kamu, ya. Okey, ini summa kemudian 5. Okey. Saya teruskan. Jadi nampak tak ini persamaan yang sangat rapat antara surah Al-A'raf ayat ke-155. Jadi antara hikmah ataupun sebab kenapa digunakan summa terlebih dahulu baru lafaz, kerana sesuai dengan ayat 100 sebelumnya, iaitu ayat 95, summa kemudianlah baru fa. Tak silap saya hari itu kita berhenti dekat sini, ya. Tapi oleh kerana saya tak naklah perbincangan kita ni jadi tergantung, maka saya ulang sedikit, ya tuan-puan. Firman Allah dalam surah Al-A'raf, ya. Okey, anda perhatikan juga perbandingan kisah yang dibentangkan dalam dua surah. Surah Hud dan dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf banyak juga kisah yang dibentangkan. Surah Hud pun begitu. Cuma cara penyampaian ataupun rentak. Dalam surah Al-A'raf, ini kisah Nabi Nuh yang ni. Yang tadi kita bincang kisah Nabi Hud. Ya? Anda perhatikan. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum. Adakah kamu merasa pelik? An ja'akum dzikrum min rabbikum, untuk datang kepada kamu zikrun, peringatan daripada Tuhan kamu. Ala rajulin minkum, melalui seorang lelaki dalam kalangan kamu. Liyunzirakum, untuk dia memberi peringatan kepada kamu. Walitattaqu, dan untuk kamu bertakwa. Wala'allakum turhamun, dan supaya kamu beroleh rahmat. Fakadzabuhu, wabilah kisah Nabi Nuh, ya. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakannya. Fa'anjainahu, dan Allah selamatkan, dan kami selamatkannya. Walladzina ma'ahu, juga orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh. Fil fulk, dalam bahtera. Wa aghraqna alladzina kadzabu bi ayatina, dan kami karamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman amin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta, yakni mata hatinya daripada melihat kebenaran. Jadi kisah Nabi Nuh dalam surah Al-A'raf tidaklah panjang. Sebagaimana kalau saya nak bandingkan dengan surah Hud, kisahnya adalah lebih panjang. Anda perhatikan, qalu ya Nuh, ada perdebatan lagi. Mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya qad jadaltana fa aktsarta jidalana, sesungguhnya engkau telah bertikam lidah membantah kami, lalu engkau banyakkan sangat hujah-hujah semasa mengemukakan bantahan kamu kepada kami. Fa'tina bima ta'iduna, sekarang ni datangkanlah azab. In kunta minas sadiqin, kalau betul lah kamu ini orang-orang yang benar. Qala, kata Nabi Nuh, ini taklah Allah, Nabi Nuh kata, nah sekarang datang. Bukan. Nabi Nuh kata macam mana? Innama ya'tikum bihillah, yang mendatangkan azab kepada kamu ni Allah Ta'ala sahaja. Insya'a, itu pun sekiranya Allah kehendaki. Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu bila berlaku turunnya azab nanti, kamu tidak akan dapat sesekali melawan balik. Ya? Jadi dekat sini ada perdebatan menunjukkan kisah Nabi Nuh bukanlah pendek sebagaimana dalam surah Al-A'raf, ya.
Okey, begitu juga kisah nabi-nabi yang lain yang dibentangkan dalam surah Al-A'raf dan surah Hud. Anda bandingkan ya. Ini dalam surah Al-A'raf. Fa'anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna. Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya. Birahmatin minna. Dengan rahmat daripada kami. Wa qata'na dabiral ladzina kadzabu biayatina. Dan kami telah putuskan akar umbi orang-orang yang mendustakan ayat kami, ya. Dabir ni maksudnya akar umbi. Wa ma kanu mu'minin, dan tidaklah mereka ini orang-orang yang beriman. Jadi kita terus tengok ya. Kita bandingkan dengan surah Hud. Ini kisah kaum Ad kan? Kisah kaum Ad dalam surah Hud. Ini Allah ceritakan dengan lebih panjang. Walamma jaa amruna najjayna Huda. Dan apabila datangnya azab kami, najjayna Huda, kami selamatkan Nabi Hud. Walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Dan begitu juga orang-orang yang beriman bersama Nabi Hud birahmatin minna, dengan rahmat daripada kami, wa najjaynahum min azabin ghalis, dan kami selamatkan mereka semua daripada azab yang keras. Jadi dekat sini nanti ada isyarat jugalah. Itu syarat yang seterusnya yang kita akan belajar juga nanti pada tajuk yang lain, iaitu fa'anjainahu. Dekat sini, kenapa dekat sini najjaina bukannya anjaina? Kita pernah bincangkan sebelum ini, cuma mungkin yang kita bincangkan tidaklah terlalu mendalam. Kita bincangkan terlalu permukaan. Ya? Okay, Allah sebut watilka Ad. Itulah peristiwa yang menimpa kaum Ad. Jahadu bi ayati rabbihim. Mereka menyangkal ayat-ayat Tuhan mereka, wa asaw rusulahu, dan mereka menderhakai rasul-rasul mereka, wattaba'u amra kulli jabbarin anid, dan mereka menurut perintah tiap-tiap ketua yang bermaharajalela, kulli jabbarin anid, lagi degil, ya. Anid itu degil. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah. Dan mereka ditimpa laknat yang tidak putus-putus dalam dunia ini. Wa yawmal qiyamah, dan begitu juga pada hari kiamat. Ala inna adan kafaru rabbahum. Ketahuilah, sesungguhnya kaum Ad itu telah pun kufur ingkar kepada Tuhan mereka. Ketahuilah. Ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Ketahuilah, sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Ad, bagi Ad iaitu kaum Nabi Hud. Jadi dekat sini, ini ada cerita yang sedikit, yang lebih terperinci dalam surah Hud berbanding dalam surah Al-A'raf. Ya. Sesuai dengan itu, ditambahkan huruf ya, menunjukkan kisah yang lebih terperinci. Yang kedua, anda perhatikan bagaimana dalam surah Hud ini, azab siksaan yang Allah tetapkan kepada kaum Ad ini tidaklah berlaku dalam serta-merta, ya? Tetapi digunakan dalam bentuk kemudian, bukannya serta-merta. Tetapi dalam surah Al-A'raf digunakan fa. Fa ni serta-merta. Jadi itu ada perbezaan, ya, antara surah Al-A'raf dan surah Hud. Okay. Kita perhatikan lagi kisah Nabi yang lain, iaitu kisah Nabi Saleh alaihissalam dalam surah Al-A'raf dan dalam surah Hud. Ya. Kisah Nabi Saleh dalam surah Al-A'raf, fa'akhadathum ar-rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Oleh itu mereka pun dibinasakan oleh gempa bumi. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Tetapi dalam surah Hud Allah berfirman, falamma jaa amruna, apabila datangnya perintah kami, najjayna Salihah, kami selamatkan Nabi Saleh, walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna, dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Saleh dengan rahmat kami, wa min khizyi yaumi idz, dan daripada kehinaan hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha kuasa. Wa akhadhal ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Jadi kalau tadi fa akhadathum rajfatu fa asbahu, jadi ini terus masuk kepada azab. Tapi yang ini
Ya betul, mereka. Tapi dekat sini ini tidaklah menunjukkan serta-merta mereka terima azab. Allah sebut falamma jaa amruna najayna salihah. Bawah ni barulah wa akhadhal ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Jadi menunjukkan azab yang menimpa dalam surah Hud walaupun benda yang tak jauh beza ataupun babak yang sama, tetapi cara persembahan ayat itu menunjukkan ayat ni disampaikan dalam bentuk yang tidaklah sedahsyat semacam dalam surah Al-A'raf ya. Dalam surah Al-A'raf digunakan fa akhadathumur rajfatu, serta merta mereka dibinasakan oleh gempa bumi. Tetapi dalam surah Hud ayat yang ke-67 anda perhatikan wa akhadha, disebut wa bukannya fa. Jadi wa ni dan bukannya serta merta ya. Kalau sebut wa ini menunjukkan dia tak semestinya serta-merta, ia boleh jadi ada tempoh. Ya? Sebab itu tuan-tuan, kalau kita belajar dalam ayat ahkam, ya? Dalam ayat ahkam, ayat yang bercerita tentang wudu. Tunjuk apa tuan-tuan. Contoh dekat sini ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu. Okay, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, faghsilu, maka basuhlah wajah kamu. Wa, dekat sini sebut wa, bukannya fa. Dan tangan kamu. Artinya bukan serta-merta. Kemudian, sebut wamsahu. Ini wa bukannya fa, bukan serta-merta. Biru'usikum wa arjulakum, dan kaki kamu. Dekat sini ada perbincangan dalam fiqh. Perlu ke mualah ataupun tartib itu betul, memang perlu. Cuma yang dibincangkan mualah ni, maksudnya boleh tak contoh saya nak ambil wudu, saya dah niat ambil wudu, saya basuh muka dulu. Kemudian saya buat benda lain, saya baca Quran, saya bawa kereta jauh-jauh ataupun saya menaik basikal. Kemudian saya berhenti, saya nampak pahit, saya sambung lagi, saya basuh tangan sampai ke siku. Jadi di situ dibincangkan, ya. Tak silap saya kalau kita punya mazhab Syafi'i, mualah itu hanyalah sunat. Ya. Maksudnya tidaklah membatalkan wudu. Kalau tuan-puan bertangguh. Contoh tuan-puan dah basuh semua dah basuh sampai kepala dah. Ya. Tinggal lagi kaki je belum basuh. Kemudian tuan-puan sembang bawa lama-lama, niat tu ada lagi. Ya. Lepas berapa jam dah, barulah ambil basuh kaki je, tinggal. Kena wuduk tu sempurna kan. Tapi apa pun perbincangan tentang apa yang saya uraikan ni, tuan-puan rujuk kepada mereka yang lebih arif. Ya. Tapi dalam bahasa Arab, antara sebabnya kerana digunakan huruf waw, bukan huruf fa. Ya. Waw ini tidaklah menunjukkan serta-merta. Maksudnya, kena buat terus lepas tu. Ya. Ia taklah semesti mualah berturut-turut. Maksudnya, lepas tu terus buat. Lepas tu terus buat. Tak semesti mualah. Tetapi, kita bertangguh pun dikira sebagai wuduk yang sah. Wallahu a'lam, apapun perincian tentang mualah ini, saya cadangkan tuan-puan rujuk Jabatan Agama Negeri masing-masing ya. Ini saya ceritakan pada perspektif bahasa Arab saja. Ya. Jadi kat sini sebut wa akhadhal ladzina zalamu sayhah. Sayhah ni adalah letusan suara yang menggempakan bumi. Kalau rajfah menggempa bumi. Sayhah suara, pekikan suara yang kuat sehingga berlakunya rajfah. Jadi di sini digunakan wa, bukannya fa. Jadi ada beza fa dengan wa. Barangkali kerana yang demikian jugalah dalam surah Hud yang diguna pakai adalah summa la tunzirun, berbanding dalam surah Al-A'raf fala tunzirun ya. Okey, kita perhatikan lagi dalam surah Al-A'raf ya tuan-tuan. Dalam surah Al-A'raf yang mana kenapa dalam surah Al-A'raf tadi disebut summa dulu, summa kiduni fala tunzirun ya, dalam surah Al-A'raf yang saya sebutkan tadi kepada tuan-puan ya. Dekat sini perbandingannya. Kenapa dalam surah Al-A'raf tak sebut fa kat depan? Kalau sebut tadi fa kan.
maksudnya serta-merta yang berlaku, azab yang menimpa kepada kaum yang diceritakan dalam surah Al-A'raf, semua dalam bentuk serta-merta. Kenapa tak sebut fa kat depan? Fakiduni summa la tunzirun. Sebaliknya dalam Hud disebut fa dekat sini. Ya? Yang kat depan. Jadi macam mana saya nak bandingkan? Iaitu pada bahagian awal surah Al-A'raf yang disebutkan terlebih dahulu adalah summa. Ya, contoh dekat sini tuan-tuan ya. Walaqad khalaqnakum. Dan sungguh kami ciptakan kamu. Summa sawwarnakum. Kemudian kami bentukkan kamu. Summa qulna. Kemudian kami bagi tahu kepada malaikat. Usjudu li Adam fa. Fa disebutkan kemudian. Jadi summa sebut dulu barulah sebut fa. Jadi nampak persamaan dengan tadi summa kiduni fala tunzirun, iaitu summa disebut dulu barulah sebut fa. Ya. Okey, anda perhatikan lagi dalam ayat berikutnya. Summa baddalna makanas sayyi'atil hasanah yang kita sebutkan tadi. Dekat sini juga sebut summa dulu. Kemudian barulah sebut fa akhadnahum baghtah. Okey, kita perhatikan lagi dalam ayat yang lain lagi. Summa ba'athna min ba'dihim Musa. Kisah Nabi Musa dalam surah Al-A'raf ya. Iaitu pada ayat ini disebut summa terlebih dahulu. Kemudian fadzalamu biha, fa dekat belakang. Fanzur, fa dekat belakang, summa kat depan. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Jadi anda perhatikan itu antara hikmah kenapa dalam surah Al-A'raf dikedepankan fa berbanding dikedepankan summa berbanding fa, manakala dalam surah Hud dikedepankan summa, dikedepankan fa barulah summa ya tuan-tuan. Mohon maaf ya, tengah hari ni waktu mengantuk. Saya tengah kepala saya ni tak boleh fokus sangat ya, tapi mudah-mudahan sampai daripada tuan-tuan. Jadi bila tak terlalu fokus, itu yang mudah tersasul ya. Okey, saya mohon maaf banyak-banyak. Okey, kita bandingkan dalam surah Hud. Dalam surah Hud, kenapa digunakan fa dulu, barulah sebut summa? Sebab persamaan pada surah, pada ayat yang lain, anda perhatikan dekat sini ya. Fastaghfiru, fa disebut terlebih dahulu, barulah sebut summa. Dia nampak tak? Ada persamaan pada surah Hud pada ayat 55 dan ayat 61. Jadi ini adalah satu bentuk tanasuk yang indah. Tanasuk ataupun tanasuk. Keselarian pada sudut yang ni ya. Fa digandingkan dengan fa terlebih dahulu barulah summa. Itu surah Hud dan surah Al-A'raf. Jadi selesai kita punya perbincangan untuk yang ini. Ayat summa kiduni fala tunzirun ataupun fakiduni summa la tunzirun ya. Fakiduni jami'an dalam surah Hud kan, ada jami'an. Okey, saya teruskan dengan contoh selanjutnya tuan-puan ya. Contoh selanjutnya adalah daripada surah Al-Kahfi, firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna, dan janganlah kamu berkata li syai'in. Dekat sini ada juga perkara yang kita boleh berperhatian juga. Ini secara tak langsung saja tuan-puan ya. Syai' dalam Al-Quran dieja dengan tanpa ada alif. Kecuali dalam beberapa tempat kadang-kadang ada alif. Ya. Jadi pada kebanyakan tempat syai' dieja macam mana tuan-puan? Syai' dieja begini ya. Dalam Al-Quran. Ya. Okey, kalaulah Al-Quran menggunakan bentuk yang seragam pada ejaan taklah pelik. Tapi kenapa dekat sini ayat yang ke-23 ni syai' dia letak alif kat sini? Ya. Okey, jadi ini isyarat kepada adanya penghadang. Adanya penghalang. Ya. Janganlah kamu katakan sesuatu yang ada penghalang. Maksudnya sesuatu yang tidak ada jaminan dapat buat ke tidak. Inni fa'ilu dzalika ghada. Terutama macam Nabi SAW tunggu wahyu turun kan. Jadi penghalangnya adalah wahyu turun ataupun tidak. Kalau wahyu tidak turun, menghalang Nabi SAW daripada menjawab soalan mereka. Inni fa'ilu dzalika ghada. Jadi barangkali kerana itulah di syai' ada alif kat sini.
Saya tak nak bincang pada syair ini, cuma mulut yang gatal yang membentangkan, menguraikan syair. Ya. Okey, saya teruskan. Jadi Allah kata, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan. Bahawa aku akan melakukan perkara yang sedemikian ghadan, esok. Illa an yasha Allah. Kecuali dengan berkata an yasha Allah ataupun insya Allah. Ya. Wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang daripada ini. Jadi kalimah yang memberi perhatian kepada saya dan tuan-puan adalah pada kalimah yahdiyani. Kenapa dekat sini? Asalnya ada ya, macam yang kita sebutkan tadi ya. Dekat sini yang kita sebutkan. Ya, macam sebelum ni saya sebutkan yahdi tambah dengan ya. Jadi dia akan jadi macam mana? Yahdi ni. Okey, yahdi ni. Okey, cuma bila dalam keadaan mansub yahdi ya, ini ya, yahdi ya ni. Okay, ini yang asal. Ya. Nun ditambahkan supaya saya tidak tertukar antara yahdi dengan yahdi ni. Yahdi. Jadi dekat sini nun al-wiqayah untuk menghalang saya daripada bercampur fi'il bergabung dengan isim. Ya. Jadi saya letak nun al-wiqayah. Itu dalam bahasa Arab. Tetapi yang uniknya yang dibuang bukannya nun tapi dibuang huruf ya. Ya. Huruf yang asli dibuangkan. Manakala huruf yang tambahan nun seperti nun al-wiqayah tadi tidaklah dibuang ya. Seperti dalam surah Al-Kahfi ayyahdiyani, jadi ya tidak, ya saja yang dibuang, nun tak dibuang ya. Ini yang menjadi perhatian saya ya. Okey, manakala dalam surah Al-Qasas Allah sebut walamma tawajjaha tilqa Madyan, ini kisah Nabi Musa alaihissalam. Apabila Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir menghala ke Madian. Qala, Musa berkata, asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Mudah-mudahan Tuhanku menunjukkan kepadaku sawa as-sabil, jalan yang benar. Jadi dalam surah Al-Qasas pula ya disebut. Jadi kenapa dalam surah Al-Kahfi ya tidak disebut, tetapi dalam surah Al-Qasas ya disebut. Ya. Jadi ini kerana ini kerana cerita yang dibentangkan, cerita Nabi Musa yang ada dalam surah Al-Qasas, ia adalah cerita yang terperinci. Adapun cerita Rasulullah SAW tidak menyebut insya-Allah untuk perkara ini hanyalah teguran yang tidaklah dipanjangkan, cuma dipanjangkan melalui kisah-kisah yang lain. Ya. Jadi kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas memang sangat terkenal dengan kisah yang lebih panjang tentang Nabi Musa AS. Kan? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan lagi bila sebut yahdiyani, penekanan, ada penekanan, ada stres ya, iaitu tunjuklah kepadaku, mad asli dekat sini kan saya sebutkan ada yang bincangkan tentang ijaz at-tilawah. Jadi bacaan yang panjang ini memberi isyarat bahawa permintaan hidayah pada surah Al-Qasas lebih kuat berbanding dalam surah Al-Kahfi. Ya, yang mana ketika ini Nabi Musa AS tiada tempat bergantung melainkan kepada Allah semata-mata. Tuan-puan, Nabi Musa ketika ini melarikan diri ke Madian kerana diburu oleh kerabat Firaun. Setelah disahkan Nabi Musa telah pun membunuh orang hanya dengan satu tumbukan, fawakazahu Musa kan. Jadi kat sini yahdiyani, dalam keadaan Nabi Musa mengharapkan perlindungan daripada Allah
maka disebut yahdiyani, dipanjangkan. Dia macam kalau kita tengok seorang ustaz dia baca doa dia sebut dengan nada yang lebih panjang kan. Ya Allah, ya Tuhanku dengan ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku dengan ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Jadi itu cara rentak bacaan itu pun dah menggambarkan makna yang berbeza. Ya? Okey, sementara lagi dekat sini bukan sekadar rentak bacaan ya. Bahkan ini mat ini memberi kesan kepada penulisan. Dan kalaulah saya wakaf di sini tuan-tuan, contoh dekat sini waqul asa ayyahdiyani, kalau dekat sini saya berhenti, apa jadi bacaan saya? Bacaannya akan jadi waqul asa ayyahdiyan. Tetapi kalau dekat bawah surah Al-Qasas, kalau saya berhenti wakaf dekat sini, dia akan jadi qala asa rabbi ayyahdiyani, berhenti satu. Dia ada ya. Maksud dia sama. An juga sebelum dia, asa juga sebelum dia. Tapi dekat sini ayyahdiyani, ya, berhentinya begitu. Okey, itu uraian yang pertama. Yang kedua tuan-puan, kalau tuan-puan perasan dekat sini dalam surah Al-Kahfi dengan surah Al-Qasas yang menunjukkan kebergantungan Nabi Musa begitu kuat kepada Allah dalam surah Al-Qasas ni berbanding yang atas ni ya. Okey. Anda perhatikan di bahagian bawah Rabbi disebut terlebih dahulu. Wa qul asa Rabbi. Nah, ini dalam at-taqdim wa ta'khir ataupun kita dah pernah bincang sebelum ni, ya. Wa qul asa rabbi, rabbi disebutkan terlebih dahulu. Artinya Allah berada di hadapan ataupun perkara yang pertama difikirkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi berbanding dalam surah Al-Kahfi, ayyahdiyani rabbi, petunjuk itu yang difikirkan terlebih dahulu, yang diutamakan terlebih dahulu. Betul, memang petunjuk itu datang daripada Tuhan juga, tapi nak menunjukkan kepasrahan ataupun kebergantungan dalam surah Al-Qasas kepada Allah begitu kuat kalau nak dibandingkan dengan surah Al-Kahfi, ya. Okay, dari dekat sini Rabbi disebutkan di belakang, ayyahdiyani rabbi. Kenapa tak sebut wa qul asa rabbi ayyahdiyani li aqraba min hadha rasyada, ya. Itu salah satu uraian lah kenapa Rabbi berada di depan, dan satu lagi kenapa Rabbi berada di belakang, kerana Allah itu adalah tempat kembali Nabi Musa AS, dan kepasrahan ataupun keresahan yang timbul pada Nabi Musa begitu kuat sehingga kan tak ada tempat lain lagi lah yang Nabi Musa boleh berharap melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi membantu ya tuan-puan, mudah-mudahan bagaimana tuan-puan boleh memahami pada aspek ad-dhikr wal hath. Ustaz. Okey, saya teruskan. Kalau tuan-puan ada soalan boleh silakan. Kadang-kadang kita jumpa Rabbi tu dia punya ya tak ada. Tapi dalam kes ni dia dua-dua ada Rabbi tu. Jadi bila masa kita tengah belajar pasal hazaf ni, mengapa dalam kat sini ya dia dua-dua masih lagi dia kekalkan ya tu. Kadang-kadang Rabbi just tak ada ya kat situ. Jadi bila masa kita ada dan bila masa kita tak ada. Masya-Allah. Soalan yang sangat baik ya Puan Nyonya. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi untuk maklumat tuan-puan, selalunya isu ya kita buang masa bila? Isu ya kita buang pada ketika mansub ya. Ya, ada Rabbi, satu lagi ada Rabbi yang dibuang huruf ya. Jadi perbincangan ni selalu berlaku pada ketika mansub. Mansub ni macam mana? Contoh Rabbi, Rabbi yang mansub adalah ketika munada, ya Rabbi. Satu lagi ya Rabbi juga. Ya, dari dua-dua ni ada. Tetapi dalam ayat tadi, ayyahdiyani Rabbi, kenapa dua-dua tempat tu ada Rabbi, ada ya? Kerana itu dalam keadaan marfu'. Okey. Thank you. Tak perasan. Okey. Jadi sama juga dengan ayyahdiyani ni. Ini kenapa ya dibuang, ada keadaan ya tak dibuang? Kerana ini dalam keadaan mansub ni. Dan nun ya dekat sini pun dalam keadaan mansub. Ia adalah maf'ulun bi dekat sini, ya. Jadi selalunya perbincangan ya dan tidak ada ya ni selalunya pada perbincangan mansub. Jadi dalam nahwu ketika mansub dibenarkan untuk buang ya. Itu sahaja dalam nahwu disebut, ya. Okey, mudah-mudahan membantu puan ya, masya-Allah, tabarakallah. Jadi itu dalam bahasa Arab dalam keadaan marfu',
kita tak bincangkan buang ya ataupun tidak buang ya, ya. Tapi dalam keadaan mansub selalu dibincangkan buang ya ataupun tidak. Okey, Okey. thank you. Okey. Jelas ya. Puan Nyonya pun ada ikut kelas bahasa Arab sekarang ni ya. Ya. Semoga Allah permudahkan. InsyaAllah lepas ni Puan Nyonya pula ajar saya insyaAllah. Ya, dah jadi alim lebih nanti. jauh lagi tu. InsyaAllah. Saya pun masih lagi belajar ya. Kita sama-sama belajar. Nanti kongsikan juga ya. Okey. Saya teruskan lagi. Dalam surah Al-A'raf. Okey, dalam surah Al-A'raf Allah sebut man yahdillahu fahuwal muhtadi. Allah sebut barang siapa yang Allah beri petunjuk, dialah yang dapat petunjuk, muhtadi. Okey, tapi dalam surah Al-Isra wa man yahdillahu fahuwal muhtadi. Ya tidak ada. Jadi tadi saya sebut tadi bukan dalam keadaan marfu' tak dibincang ya ada ataupun tidak. Satu lagi ya yang kita letak adalah ketika perbincangan ya dibaca ataupun tidak adalah ketika di hujung ayat ataupun ketika waqaf. Kalau yang tadi bukan ketika waqaf tadi ya. Macam tadi waqul asa rabbi, satu lagi ayyahdiyani rabbi. Ya. Itu sebab dia marfu' tetapi bukan ketika waqaf. Tapi untuk ayat ini adalah ketika waqaf. Ya. Dan itu dalam syair biasa. Kalau ada bahagian yang panjang tetapi ketika waqaf. Jadi bahagian panjang yang dibaca pada waqaf, ia bukan sekadar mad asli, ia membawa peranan disebut mad al-itlaq. Ataupun kalau tak sebut mad pun disebut ikut huruf tu lah. Harfu mad al-itlaq. Ada ketikanya alif. Itu aliful itlaq. Ya? Ada ketikanya huruf ya yang berada di belakang. Macam tadi al-muhtadi. Itu ya'ul itlaq. Kadang-kadang huruf yang berada di belakang. Huruf mat yang penting ya. Huruf mat, alif al-itlaq ataupun ya'ul itlaq ataupun wawul itlaq. Ya. Jadi kadang-kadang dalam syair tuan-puan akan temui sepatutnya tak ada alif pun. Tapi letak alif juga kat belakang. Sepatutnya tak ada waw pun. Tapi letak waw untuk lil itlaq. Padahal tempat itu adalah majzum. Contohlah ni. Ya. Jadi dekat sini, bila ada, kenapa dekat sini ada perbincangan ya, sedangkan dua-dua ni, tiga-tiga tempat ni marfu'. Ya, ketiga-tiga ni adalah khabar. Al-muhtadi kat sini khabar, ini muhtadi khabar, ini muhtadi khabar. Tiga-tiga ni marfu'. Jadi walaupun dia marfu', tapi dia berada pada tempat wakaf, iaitu pada sil aula. Ya, dekat sini sil aula ni lebih baik sambung, tapi dia boleh berhenti dekat sini. Ya, jadi fahuwal muhtadi, fahuwal muhtad, fahuwal muhtad. Okay, jadi ini memberi kesan bila saya wakaf, dia tak akan bunyi huruf dal yang berbaris. Ya? Sedangkan maknanya sama dan posisi pada sudut i'rab ataupun nahwu tetap sama. Tapi dia memberi kesan pada bacaan saya. Jadi macam mana saya nak bandingkan dalam surah Al-A'raf yang ada ya, manakala dalam surah Al-Isra dan dalam surah Al-Kahfi yang tidak ada ya. Jadi yang ini ya ni ya'ul asli tuan-tuan. Kalau yang tadi ya'ul mutakallim yang merujuk pada saya. So ya yang merujuk pada saya betul. Bincangkanlah pada perspektif dia mesti mansub. Kan? Tapi untuk yang ni ya'ul asli. Maksudnya ya tu memang kena ada. Sepatutnya barulah dia jadi hidup. Melainkan dalam keadaan dia tidak ada alif lam. Untuk makluman tuan-puan dia, maaf, saya lupa nak maklumkan dia. Dia ada undang-undang dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, dia ada dua jenis isim. Dua jenis kata nama. Satu isim maksur. Satu lagi isim naqis. Ya. Okey, isim maksur ia adalah isim yang berakhir dengan alif maksurah. Yang berakhir dengan alif maksurah. Contohnya Al-Mustafa. Ini alif maksurah. Ya. Jadi isim maksur baik ada alif lam ataupun tidak ada alif lam, ia tetap ada huruf alif di hujung ni. Jadi bila tak ada alif lam dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi mustafan.
Mustafa. Sekejap. Dia akan jadi Mustafa. Dia akan jadi sama juga Mustafa. Bukan Mustafa tapi Mustafa. Al-Mustafa dan Mustafa. Bila ada alif lam dengan tak ada alif lam. Tanwin duduk kat mana? Tanwin kita tak akan dapat jumpa. Tanwin dekat sini. Ya. Okey. Isim maksur adalah kata nama yang berakhir dengan alif. Baik alif yang kita nampak macam mat ataupun alif maksurah. Sebenarnya alif yang macam mat itu pun namanya alif maksurah. Ya. Ramai orang tersilap disebut alif tu alif mamdudah. Itu bukan alif mamdudah. Alif mamdudah maksudnya adalah alif yang selepasnya ada hamzah. Alif hamzah itu alif mamdudah. Sebagai contoh hamra, fuada ataupun alif mamdudah yang ada alif selepas tu ada hamzah. Itu mamdudah. Yang tak ada hamzah, walaupun alif yang berdiri cokoh gini, ini juga alif isim maksur. Alif maksurah sebenarnya dalam bahasa Arab. Ya. Satu lagi ini alif maksurah. Ini namanya isim maksur. Ya. Okey, jadi bila tak ada alif lam dalam bahasa Arab, sepatutnya sama ada alif lam ataupun berakhir dengan tanwin. Tapi untuk kedua kalimah ni, dia untuk isim maksud dia tak ada tanwin kat ujung. Ya? Okey. Manakala isim naqis adalah isim yang berakhir dengan huruf ya sebelumnya baris bawah. Atau wow, yang sebelumnya baris depan. Okay, jadi isim naqis sebagai contoh. Saya sebut contohnya al-qadi. Al-qadi. Okay, kalau saya nak buang alif lam, dia akan jadi bagaimana tuan-puan? Dia akan jadi begini, qadin. Dia akan hilang huruf ya. Jadi dia tak akan jadi qadi. Ini salah. Kalau qadi begini salah. Ya. Ini salah, ini saja yang betul. Ini ada keadaan tertentu boleh jadi qadi. Yang pertama syaratnya adalah keadaan dia la nafiyah lil jins. Isim la nafiyah lil jins. Kalau mereka yang belajar bahasa Arab lah. Ya. Maksudnya la qadi dekat situ betul-betul lah tak ada tanwin. Ataupun dalam keadaan mudhaf. So juga tak ada tanwin kat sini. Ya. Yang penting ala kulli hal sepatutnya begini. Sama ada begini. Kalau tak ada alif lam dia begini qadin. Melainkan dalam keadaan tertentu. Contohnya munada ataupun isim la nafiyah lil jins ataupun dalam keadaan mudhaf. Ya. Tiga keadaan. So bolehlah ada ya. Tapi yang lain tu sepatutnya qadin begini. Kenapa jadi begini? Sebab ia adalah isim naqis yang berakhir huruf ya. Contoh kalimah da'i ya. Ad-da'i. Bila buang huruf alif lam, dia akan jadi da'in. Dia tak akan jadi da'i. Da'i itu salah. Kalau da'i itu pada ketika isim la nafiyal jins ataupun munada ataupun mudhaf. Ya, la da'i. Itu betul lah. Ataupun ya da'i. Pun betul. Tapi dekat sini, kalau tak ada sebab tiga tadi tu, mesti da'in. Boleh ya? Okey. Sama dengan al-muhtadi. Al-muhtadi. Okey, kalau buang alif lam dia akan jadi bagaimana? Muhtadin. Bertanwin. Mana ya? Ya memang hilang. Sebab dia tanwin tu beralih, berpindah kepada huruf dal. Ya. Jadi ini isim naqis. Disebut al-muhtadi boleh beralih kepada muhtadin. Nampak ya? Okey, melainkan tiga keadaan tadi yang saya sebut, isim la nafiyah lil jins, betul ketika itu boleh letak ya walaupun tidak ada alif lam, ataupun munada ataupun dalam keadaan mudhaf. Okey. Apa tiga maksud tu? Tiga term yang saya sebut, tiga syarat tadi tu, itu tuan-puan boleh Google ataupun sampai masanya tuan-puan boleh dapat gambaran lah ya. Saya sebutkan ini untuk mereka yang pernah belajar. Yang penting untuk mereka yang tak pernah belajar bahasa Arab, ini syarat dia. Kalau berakhir dengan huruf ya, kena ada alif lam. Ya, tapi sebelum huruf ya ni baris bawah. Jelas ya? Okey. Jadi bila ada keadaan tertentu dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, bila kalimah ini berada di penghujung ayat ataupun ketika wakaf, maka mereka diberi pilihan sama ada nak sebut al-muhtadi atau juga al-muhtadi. Pendek. Tapi dengan syarat di hujung ayat. Ya, di hujung ayat. Okey, jadi ini al-muhtadi ataupun al-muhtadi pendek. Tapi bila wakaf,
dia memberi kesan kepada saya punya bacaan. Macam tadi fahuwal muhtadi, satu lagi fahuwal muhtad. Kalau sambung, ialah pendek atau panjang je. Tapi dekat sini, dal ini akhirnya berbaris ataupun tidak. Itu memberi kesan ya. Sekejap. Kejap saya nak mudahkan saya punya ni. Saya kena tukar bateri sekejap je. Bateri ada kat sini je. Tak apa tuan-tuan, saya teruskan dulu. Sebab kita dah berada di penghujung rancangan, saya nak tamatkan dulu kita punya perbincangan sikit ya. Okey, saya nak teruskan apa yang kita bincangkan tadi. Okey, kenapa ya bila saya baca surah Al-A'raf ada huruf ya dekat bawah tu, dekat ujung ayat, ujung tempat ni. Tetapi dalam surah Al-Isra dan surah Al-Kahfi tidak ada pula. Tidak ada pula ya di belakang ni. Jadi itu yang kita nak bincangkan. Ini kerana pengulangan lafaz hidayah yang terdapat dalam surah Al-A'raf. Terutamanya pengulangan kalimah hidayah dalam surah Al-A'raf adalah lebih banyak diulang berbanding pengulangan kalimah hidayah dalam surah Al-Isra ataupun dalam surah Al-Kahfi. Ya. Bahkan kalau nak digabungkan dua ni pun, Al-Isra dan Al-Kahfi, jika digabungkan, kalimah hidayah dalam dua surah ni adalah lebih sedikit daripada kalimah hidayah yang disebutkan dalam surah Al-A'raf. Jadi kita sebutkan faktor kenapa hilang huruf ya. Tadi yang pertama, kenapa disebutkan huruf ya dengan kenapa dikurangkan dibuang huruf ya, kerana bilangan penyebutan kalimah berkenaan. Ya, sama macam tadilah kita sebut. Kalau dalam surah Al-A'raf tak ada huruf ya, tapi dalam surah Hud ada huruf ya. Sebab apa? Yang sebelum ni, ya. Yang kita sebut yang ya mutakallim. Kerana bilangan kalimah yang berakhir dengan ya'ul mutakallim pada surah Al-A'raf adalah sangat sedikit. Bahkan hanya pada satu tempat sahaja. Ya, inna walihi Allah. Tetapi dalam surah Hud banyak kali disebut yang berakhir dengan huruf ya mutakallim. Tapi dekat sini ya'ul asli. Ni bukan ya'ul mutakallim, ni ya'ul asli. Ya. Jadi kita beralih pada kalimah ni pula. Kalimah hidayah dalam surah Al-A'raf lebih banyak disebut berbanding dalam surah Al-Isra dan Al-Kahfi, yang mana dalam surah Al-A'raf kalimah hidayah diulang sebanyak 17 kali. Manakala dalam surah Al-Isra kalimah hidayah disebut sebanyak 8 kali sahaja, dan dalam surah Al-Kahfi kalimah hidayah disebut sebanyak 6 kali. Jadi oleh kerana apabila lafaz hidayah disebut banyak pada surah berkenaan, sesuai dalam surah Al-A'raf disebutkan Al-Muhtadi untuk memberi perhatian kepada lafaz ini. Ya? Berbanding dalam surah Al-Isra dan surah Al-Kahfi, perhatiannya taklah seperti macam surah Al-A'raf tadi. Ya? Okey, itu huraian untuk fahuwal muhtadi dan fahuwal muhtad. Okay, saya teruskan lagi tuan-tuan. Antara perkara yang kita boleh bincangkan lagi, tadi ya'ul asli ni, kita masuk balik ya'ul mutakallim ya. Okay, qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alai. Ia berkata, kabarkanlah kepadaku hadha alladhi karramta alai. Adakah ini orang yang engkau muliakan melebihi aku? La in akhartani ila yaumil qiyamah, sekiranya engkau memberi tempoh kepadaku hinggalah hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, tentulah aku akan memancing menyesatkan zuriat keturunannya kecuali sedikit. Surah Al-Isra ayat yang ke-62. Manakala dalam surah Al-Munafiqun, anda perhatikan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dekat sini tuan-puan perasan tak ada satu benda yang saya nak beri perhatian? Mimma. Sebab kebanyakan dalam Al-Quran bila sebut mimma, dia guna pakai bentuknya macam mana? Mimma begini ya. Mimma begini.
Tak ada nun. Tapi untuk ayat ni, nun ada. Mimma, dipecahkan. Ya, ini kita sebut ini bentuk al-fasl, bentuk pemisahan antara min dan ma, tidaklah digabungkan. Pada kebanyakan tempat adalah dua kalimah ni digabungkan. Okey, wa anfiqu, dan belanjakanlah, mimma, sebahagian daripada apa yang razaqnakum, kami rezekikan kepada kamu, min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kepada salah seorang daripada kamu al-maut, kematian. Fayaqula rabbi, tadi yang Puan Nyonya tanya tadi, rabbi, kenapa dekat sini ada ya dihilangkan? Ini kerana dalam keadaan mansub, ya. Lalu dia berkata, Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, alangkah baiknya engkau lambatkan kedatangan ajal matiku, ila ajalin qarib, ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, fa asaddaqa, maka kemudiannya aku boleh bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku boleh melakukan amal-amal yang salih, ataupun aku boleh tergolong dalam golongan yang salih. Soalan tuan-puan, kalau tuan-puan perhatikan dekat sini, ya, kalimah akhartani dekat sini, kenapa kalimah akhartani dekat sini ada ya? Tadi dalam surah Al-Isra tidak ada huruf ya. Jadi sama sahaja kesimpulan dia, senang sahaja tuan-puan. Bila ada huruf ya, perhatiannya lebih. Ya, anda perhatikan dalam kat sini. Dalam surah Al-Munafiqun. Ada kesan tak kalau Allah tangguhkan ajal untuk mereka? Ada kesan? Ada. Ada kesan. Iaitu mereka akan melakukan sedekah dan mereka akan tergolong dalam golongan orang yang saleh. Tetapi ada kesan tak kepada iblis ni? Kalau Allah tangguhkan dia, ataupun kalau Allah tak tangguhkan dia. Contoh dekat sini, ya, Allah tangguhkan waktu iblis ataupun tidak, tetap juga iblis ini bersama dalam masuk dalam neraka, ya, tidak masuk dalam syurga, termasuk dalam kalangan orang yang Allah murka. Tadi iblis Allah tangguhkan ataupun tidak, ia tak memberi kesan kepada iblis, ia hanya memberi kesan pada orang lain. Sebab iblis nak lakukan rencana ni lah, ahtanikan dzurriyyatahu illa qalila. Ini untuk orang lain punya kerja, dia nak kacau orang. Tapi untuk dia tak memberi kesan, dia tetap juga tidak akan keluar daripada, tidak akanlah masuk syurga balik. Tapi untuk ayat yang ini, kalaulah ditangguh kepada mereka masa, mereka nak buat amal, mereka nak sedekah, dan mereka nak menjadi dalam kalangan orang yang saleh. Jadi kita tengok kalimah kalimah akhartani dalam surah Al-Isra tidak ada ya, manakala kalimah al-munafiqun, akhartani dalam surah al-munafiqun ada ya. Ada yang menguraikan pada makna yang, pada cara yang seterusnya, cara yang lain. Tadi yang saya sebutkan tadi, kesan ataupun tidak. Huraian yang kedua adalah lafaz akhar. Lafaz akhar sini, takhir, dilambatkan. Dalam surah Al-Munafiqun disebut sebanyak 2 kali. Ya, itu dalam surah Al-Munafiqun disebut 2 kali. Berbanding dalam surah Al-Isra, kalimah akhar hanya disebutkan sekali ini sahaja. Ya, jadi sesuai dengan penyebutan tu berapa kali, maka ada ya ataupun tidak ya, tidak ada ya. Ya. Okey, saya nak masuk satu lagi, sempat ke tidak? Okey, saya rasa kita sambung perbincangan kita pada minggu hadapan. Nanti saya akan tambah sikit lagi nota, ya, insya-Allah. Ini satu muka surat lagi. Kemudian kita masih lagi tajuk yang sama, tuan-puan. Tajuk ni kita bincang untuk makluman tuan-puan. Dalam buku saya lah, kita bincang daripada muka surat 77 dan dia bakal tamat. Sekarang ni kita berada pada muka surat 88. So kita dah bincang sekitar 11 muka. Cuma dalam ni yang saya kumpulkan dah 21 muka surat kan. So dia akan tamat perbincangannya tentang adzik wal hath pada muka surat. Saya tengok kejap ya. Ini untuk makluman saja. Ini adalah untuk course outline. Mohon maaf saya tak pernah sediakan course outline, tapi ini macam course outline kita lah ya. Sekitar muka surat 128 baru masuk
tajuk berikutnya. Jadi kita masuk lagi, ada lagi dalam 40 muka surat untuk tajuk Az-Zikru wal Hadfu. Ya. Mudah-mudahan membantu tuan-puan selepas ini memahami dan tadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang, kalaupun kita tidak faham kaedah ni apa sebenarnya? Kaedah begini ke begini? Paling kurang kita dapat satu kesimpulan yang sama, iaitu setiap apa yang dibentangkan dalam Al-Quran ada makna yang tersirat. Ya. Setiap kali ada perbezaan pada bentuknya. Contoh pada ayat ini bentuknya lain sikit. Pada bawah tepi lain, pada ayat lain bentuknya lain sedikit. Jadi setiap kelainan itu ada kelainan pada makna. Yang mana kita selalu sebut sebelum ini, ikhtilaful mabani dalilun ala ikhtilafil ma'an. Ya. Perbezaan struktur kalimah membawa isyarat kepada perbezaan struktur makna. Kalimahnya begini ya. Ikhtilafu al-mabani dalilun ala ikhtilaf al-ma'ani. Jadi mudah-mudahan paling kurang kita bawa kesimpulan inilah yang terakhir. Kalaupun mungkin mencabar untuk setengah orang nak faham apa kaedah ni sebenarnya ya. Paling kurang ini kesimpulan yang paling asas dalam pembelajaran I'jaz Al-Bayani ataupun keindahan bahasa Al-Quran, iaitu ikhtilaful mabani dalilun ala ikhtilafil ma'ani. Wallahu a'lam. Tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan? Ustaz, nak tanya satu. Mengapa bila masa kita letak titik pada ya maksurah tu ada kadang-kadang tak ada titik, ya dia tu kadang-kadang ada titik. Ada beza ke? Sebenarnya untuk makluman Puan Nyonya, ya yang maddiyah, ya al-ya'ul maddiyah dalam Al-Quran, bila berada di hujung kalimah, dalam Al-Quran tidak ada titik. Ya, kalau ia berada di hujung kalimah. Mana-mana tempat. Contoh fi, alladhi. Anda perhatikan dekat sini. Ni ilmu rasam ya, Puan Nyonya ya. Ini dalam ilmu rasam. Kita tengok dekat sini ya. Okey. Puan Nyonya boleh perhatikan huruf ya al-maddiyah. Al-maddiyah ni ya ul-mad. Sebelumnya baris bawah lah. Syarat dia sebelumnya baris bawah. Okey. Jadi selalunya kalau berada di tengah ayat, di tengah kalimah, itu dia ada titik. Ya. Tapi kalau berada di hujung kalimah, tetap tidak ada titik. Contoh alladhi. Walaupun ya ni ya ul asli. Ini isim mausul yang asli kan. Tapi tetap juga tak ada titik. Tuan-puan carilah fi sendiri pun, kalimah fi. Tetap juga tak ada titik sebab di hujung kalimah. Itu ilmu rasam. Ya, Puan Nyonya ya. Okay. Lagi satu Ustaz, yang mimma tu yang kat sini dia fasal kan mengapa? Okey, itu dalam ilmu rasam sebenarnya. Okey, jadi ilmu rasam. Jadi kita akan bincang, dia ada satu perbincangan yang dia tak lama lah. Ulama klasik tak bincangkan sangat. Ulama klasik hanya bincangkan pada perspektif ilmu rasam melalui periwayatan. Tapi sekarang ni dibincangkan i'jazur rasam, mukjizat rasam. Ya? Kenapa dekat situ fasal, tapi dalam tempat lain wasal, itu memang digabungkan. Jadi ada sebab lah. Jadi dalam Al-Quran yang fasal tu jarang, ganjil. Tapi nanti kita bincangkan pada perbincangan i'jazur rasam kot. Sebab ini dalam perbincangan balaghah lagi. Kita belum masuk lagi balaghatul rasam. Ya? Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama, mohon maaf ya Puan Nyonya, saya tak jawab soalan yang kedua tu. Kenapa dia fasalkan untuk ayat ni. Ya? Okey. InsyaAllah. Ada lagi soalan tuan-puan? Okey, kita jumpa lagi tuan-puan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.